salatul munfarid. Maka ini dan apa yang telah disebutkan adalah cara sembahyang dengan sendirian, dan akan disebutkan cara sembahyang berjemaah pada fasal akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang adalah khusyuk. Nal khusyuk imaduddin, imadus salah. Bahawa inti kepada solat ialah khusyuk. Inti kepada solat ialah khusyuk. Solat kalau tak ada khusyuk, maka umpama tak ada intinya, isi yang utama tu tak ada, kan? Maka sarung kosong aja, kan? Maka apa nama itu boleh mendatangkan kemurkaan. Misal kita beli kuih lah, kan? Kuih karipak berapa, inti kosong, marah kita. Ini kita solat perintah Allah SWT tapi isinya kosong, kan? Maka takut solat itu menjadi sebab Allah murka, kan? Maka waliyadzubillah, maka inti dan yang paling penting diberi perhatian ataupun ibadus salah, kan, ialah di dalam solat ialah khusyuk, kan. Solat macam mana yang dikatakan khusyuk? Solat yang dalam solat ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab yang lain, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sebutkan apa ciri-ciri solat yang khusyuk, kan. Ada orang dia rasa macam solat dia macam dah khusyuk dah. Tapi apa ciri-ciri solat yang sempurna khusyuk? Ialah orang yang hudurul qulub, hadir hati. Yang pertama sekali, dia dalam solat dia hadir hati. Apa itu hadir hati? Dia faham apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia tengah baca, apa yang dia tengah buat dia tahu. Dia tahu hadir hati mana? Dia tahu dia tengah berdiri menghadap Allah SWT. Dia tahu bahawa dia sedang ucapkan takbir, dia tahu dia sedang baca doa, dia tahu dia tengah baca surah apa yang dia baca, bukan dia tak tahu, kan? Maka dia tahu apa yang dia tengah ucapkan tasbih, daripada tasbih dia tahu. Itu yang pertama, maknanya hadir hati, kan? Orang yang hadir hati. Yang pertama daripada solat, ciri-ciri solat yang khusyuk ialah solat yang ada hadir hati. Dia tahu apa yang dia tengah buat, apa yang dia tengah ucapkan. Yang kedua, tafahumul qiraah, dia memahamkan, kan? Dia dia faham apa yang dia ucapkan. Bukan sekadar dia tahu apa dia tengah baca, dia faham. Dia tahu, kemudian dia faham apa dia tengah baca. Apa yang dia tengah baca itu dia faham. Daripada makna takbir, Allahu Akbar, dia faham. Doa iftitah, dia faham apa makna. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah, dia faham setiap ayat itu. Daripada bacaan surah, dia faham. Rokok, dia faham apa makna subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dia faham. Sami'allahu liman hamidah, dia faham makna itu. Dan seterusnya, setiap bacaan yang dia baca dalam solat, dia faham makna. Barulah dapat solat dia khusyuk. Tadabbur, kemudian dia merenung, tadabburkan akan ayat. Kemudian dia rasa haibah, rasa haibah, dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ada rasa gerun, takut. Berdiri di depan orang besar, menghadap depan polis je kita rasa takut macam mana, kan? Rasa cek ada tak bawa ni, kan? Ada tak bawa pakai tali pinggang kita itu, kan? Tali pinggang dalam kereta bisa kalau jumpa depan polis, rasa gerun, haibah tu ada, kan? Haibah polis tu ada, kan? Walaupun kita rasa tak ada buat salah, tapi rasa macam salah, cek apa, Jadi ada rasa hebat polis. Apatah kalau orang-orang besar. Ini depan Allah SWT, raja kepada sekalian raja. Yang maha besar, Allahu Akbar, yang maha besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Pada hakikatnya semuanya kecil. Jadi kat mana letaknya gerun kita? Ada gerun tak? Kan? Jadi orang yang dalam solatnya ada rasa gerun. Yang pertama tadi kemudian di atasnya ada rasa gerun kepada Allah SWT. Kan? Kemudian ada rasa gerun juga, takut kalau solatnya kena campak balik semula. Dia takut kalau solatnya dicampakkan ke mukanya, kan? Sebenarnya kain buruk dicampakkan ke muka. Kemudian dia ada rasa rajak, dia ada rasa harap kalau solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harap semata-mata dengan rahmat Allah terima solat. Walaupun serba kekurangan, dia harap Allah terima. Bukan takut dia sudah takut, dalam masa yang takut dia harap juga. Sebab Allah SWT maha berlemah lembut, dan Allah SWT maha rahmat. Dia harap Allah terima solatnya. Dan ada haya, dia malu,
Dia malu. Dah tahu solat serba kekurangan, memang tak patut kena diterima, memang patut kena campak balik, tapi dia harap juga dengan Allah SWT supaya dengan sifat kemurahan Allah SWT terimalah juga kan amal ibadah yang dibuat. Dan lalu yang keenam dia dia rasa haya. Dia malu kepada Allah SWT. Bila solat cukup ini, maka itu solat ni sempurna khusyuk dia. Orang yang solat begini, maka solat dia sempurna dalam khusyuk. Sempurna dalam khusyuk ni. Ataupun paling kurang, kalau begitu dapat yang macam tu, maka sempurnalah kan, sempurnalah khusyuknya kan. Maka atau paling kurang hadir hati kan, atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Atau sekurang-kurangnya sekadar hadir hati. Itu nombor satu. Macam mana nak dapat khusyuk kalau tak ada hadir hati langsung. Hadir hati itu yang peringkat yang pertama. Dia tahu apa yang dia baca, dia tahu dia tengah baca apa, dia tengah buat apa, dia tahu kan, sekurang-kurangnya. Maka begitu jalan untuk mendapatkan khusyuk. Di antaranya diamkan anggota, jangan banyak bergerak. Lau sakana jawarihu, lau khasha'a qalbu, la sakana jawarihu. Dan kalau khusyuk hati, nescaya anggota akan diam. Anggota akan diam. Kalau hati khusyuk, maka anggota akan diam. Jadi macam tunggul kayu. Inilah yang disifatkan akan bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam solat mereka. Sampai burung-burung ingatkan ini tunggul kayu. Diamnya khusyuk sungguh begitu. Khusyuknya sungguh sampaikan dianggap macam tunggul kayu. Sampaikan burung pun boleh bertinggik di atas orang yang tengah solat daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana khusyuk betul-betul, bukan buat-buat kan. Maka itu jalan di antara untuk mendapatkan khusyuk. Maka di antaranya diamkan anggota, jangan banyakkan bergerak. Dan di antaranya hadirkan hati bahawa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan hati bahawa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni raja kepada sekalian raja, dan yang mengetahui akan zahir dan batinnya, dan dia sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu di antara apa yang disarankan oleh para ulama untuk usahakan supaya bangkitkan hadir hati, dan untuk bangkitkan hadir hati ataupun khusyuk. Maka itu yang paling penting, yakni khusyuk atau sekurang-kurangnya sekadar hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Maka nak dapat, mula-mula kena paksa. Mula-mula memang kena paksa, berlatih kan, berlatih untuk hadirkan hati. Pada peringkat permulaan memang kena berlatih. Kemudian lama-lama dah boleh, maka barulah akan mudah baginya. Kena sering banyakkan solat dengan paksaan untuk hadir hati. Kena berlatih. Dan di antaranya kena ada syarat tambahan untuk mendapatkan khusyuk. Di antaranya kena ada ilmu. Kena ada ilmu tentang solat. Ilmu tentang solat, mana perkara yang batalkan, mana perkara yang tak batal. Baru di antaranya ilmu fikih kan. Tahu bahawa supaya solatnya tak jadi was-was. Kalau dia tak ada ilmu, maka dia sangka perkara ni batal ke tak batal. Jadi benda tu akan memainkan was-was dalam solatnya kan. Maka rosaklah akan solatnya kan. Maka tak dapat khusyuk. Maka di antaranya kena ada ilmu fikih, baru untuk menghilangkan was-was di dalam solat. Baik. Di dalam hal ini sini Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah berkata, kullu salatin la yahdur fiha al-qalbu fa hiya ila al-uqubati asra. Tiap-tiap solat yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat. Sama selari dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Smith, yang mana beliau mengatakan, aku lihat kebanyakan orang zaman ini musibah yang menimpa mereka bukan sebab yang lain, tetapi dengan sebab solat yang mereka kerjakan. Lalu solat itu mendoakan keburukan untuknya. Sebab faham hadis Nabi SAW, apabila satu orang menjaga solat, jaga adab-adabnya,
rukunnya, maka solat akan naik keluar daripada dia, kan. Naik, solat, amalan solat itu akan naik, lalu mendoakan dalam keadaan bercahaya. Dan mendoakan, hafizakallah kama hafazani, semoga Allah memelihara kamu, menjaga kamu seperti mana engkau menjagaku. Dan sebaliknya, sekiranya dia mengabaikan solat, khusyuknya tak diambil kisah, kan, adab-adabnya, dan apa nama, rukun-rukunnya, dari segi taharahnya pun tak diambil kisah, kan, maka solat itu akan naik dalam keadaan hitam, lalu akan mendoakan keburukan. Bayya'akallah kama bayya'tani, semoga Allah mengabaikan engkau seperti mana engkau mengabaikan aku. Maka itu Habib Umar bin Smith mengatakan bahawa inilah doa keburukan, inilah, kan, semoga Allah mengabaikan engkau seperti mana engkau mengabaikan aku. Aku lihat orang banyak terkena doa daripada solat yang dia solat. Jadi kalau solat tapi macam ni keadaan pun dapat keburukan, maka apatah lagi kalau orang itu langsung meninggalkan solat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli as-salah fala yuktab lahu minha sudusuha wala ushruha, wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma agal minha. Artinya, sesungguhnya hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyang itu, melainkan hanya 1/6-nya atau 1/10-nya sahaja. Dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalamnya. Maka solat yang langsung tak ada khusyuk, tak ada hadir hati, maka tak dapat ganjaran. Maka pada itu, maka usahakan supaya dapat solat yang khusyuk. Usahakan supaya dalam solat kita khusyuk, dan usahakan supaya di luar solat juga kita khusyuk. Usahakan supaya di luar solat kita juga khusyuk. Maka di bahagian belakang kitabnya ada disebutkan adab bersahabat dengan Allah. Adab bersahabat. Maka di antara adab bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antaranya ini, kan, ada disebutkan ciri-ciri khusyuk ni, supaya Allah sentiasa bersama dengan kita, kan. Maka Imam Ghazali sarankan supaya hendaknya kita beradab dengan Allah sentiasa. Supaya kita sentiasa ingat Allah. Sangat orang yang paling beruntung siapa? Dalam kategori orang yang beruntung ialah orang yang paling beruntung ialah orang yang paling banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan beradab, bukan tak adab, kan. Dengan beradab. 24 jam setiap saat, setiap nafas daripada nafasnya yang keluar, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan beradab, maka inilah orang yang paling beruntung. Orang yang paling banyak dapat nikmat apa di dalam syurganya Allah SWT ialah orang yang paling banyak mengingat Allah SWT dengan adab, kan. Maka di sini disebutkan ada lebih kurang 14 adab, kan. Ada 14 adab untuk bersahabat dengan Allah SWT, dan sebahagian daripada adab-adab ini adalah khusyuk dalam solat, kan. Maknanya solat, khusyuk dalam solat itu supaya dibawa di luar solat. Lalu menjadilah seperti mana yang ungkapan kata-kata sebagian salihin, ana akul wa ana usalli wa ana akul wa ana usalli. Ana akul wa ana usalli. Aku makan hal keadaan aku macam solat, kan. Aku makan hal keadaan aku macam solat. Ana akul, aku makan, tapi hal keadaanku sama macam aku tengah solat. Maknanya apa? Maknanya dia khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tengah makan, kelezatan makanan itu tak melalaikan hati dia daripada ingat Allah. Kelezatan makanan itu tak menyebabkan dia lupakan Allah SWT. Maka pada nama rohaninya tak tenggelam dengan kelezatan makanan. Bahkan setiap lazat yang dirasakan itu menyebabkan dia ingat kepada Allah, lalu dia puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah, misal. Maka pada nama itu hal keadaan orang-orang soleh, tengah makan sama hal keadaan macam tengah solat, khusyuknya dengan Allah SWT juga, kan. Maka kita kena usahakan supaya solat kita khusyuk, lalu luar solat pun kita bawa juga khusyuk, supaya jangan banyak angkat kepala tengok ke atas, supaya apa nama khusyuknya hati, khusyuknya anggota, tak menengok benda-benda yang haram, tak menengok benda-benda yang makruh, kan. Dan begitu, kan. Maka kena usahakan kita berazam di dalam bulan Maulid ini, kan, untuk menggembirakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apa yang disuruh, yakni memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka begitu kan, usahakan luar solat kita supaya apa khusyuk dalam solat kita bawa keluar solat. Maka begitulah kan, orang yang khusyuk dalam solat sekurang-kurangnya hadir hati. Kalau tak mampu ada usaha, insya-Allah solat itu dalam kategori solat yang diterima. Dia tak khusyuk tapi dia ada usaha untuk khusyuk. Ini berlawan dengan bisikan syaitan. Lawan dengan bisikan keduniaan. Bisikan hawa nafsunya. Lawan kan, lawan. Maka barulah dia ada ada peluang solat itu ada peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanyut dengan godaan nafsunya, dia hanyut dengan godaan was-was syaitan dalam solat, dia ikutkan je, tak ada usaha untuk berlawan, maka kalahlah dia kan. Takut solat itu termasuk solat yang dicampakkan kembali ke mukanya, takut solat yang mendoakan keburukan, wal'iyadzubillah. Maka kita berazam untuk memperbaiki kualiti solat kita insya-Allah. Bismillah.